وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Sebelum saya teruskan ke surah berikutnya, Cik Izi suruh sikit bagi bayan ayat yang saya baca tadi. Saya membacakan surah Al-Baqarah, itu ayat 183, yang mana ayat ini menerangkan tentang kewajiban
kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya puasa ini datang bukan sahaja kepada umat Rasulullah SAW, tapi juga kewajiban berpuasa juga ada pada umat-umat Nabi terdahulu. Mungkin sudah biasa terdengar ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai ingatan ataupun sebagai ulangan. Baiklah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman sahaja untuk berpuasa. Maknanya bukan kepada manusia ataupun ya, bukan kepada sebutan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Dia amanu ni khususnya, amanu ni adalah fi'il madhi jamak ya. Artinya pada orang-orang yang telah beriman. Yang belum beriman maknanya Allah tidak wajibkan berpuasa ya. Hanya wajib kepada orang-orang berpuasa. Alaikumusiyam, kepada kamu berpuasa, kama kutiba, sebagaimana yang telah diwajibkan. Kutiba ni juga fi'il madhi ya. Fi'il madhi ni adalah past tense ya. Yang telah diwajibkan, kutiba. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi majhul ataupun pasif. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa ya. Jadi inti daripada berpuasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ingin mencetak orang-orang beriman yang bertakwa. Itulah natijah daripada puasa yang sebenarnya. Tapi kita perlu ingat bahawa ramai di antara kita menjadi ibadur Ramadan, iaitu menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi bukan menjadi ibadullah al-muttaqun. Sepatutnya kita kena menjadi ibadullah al-muttaqin, iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi bukan kita berpuasa pada bulan Ramadan sahaja seperti kita menahan hawa nafsu, apa lagi? Contohnya pada bulan Ramadan kita mungkin setiap hari kita melaksanakan solat berjamaah di masjid, di surau-surau, kemudian rajin kita melaksanakan solat tarawih ya, kemudian qiyamul lail. Tapi selepas Ramadan semua tinggal satu-satu ya, bahkan kita malas nak ke masjid ya. Nah, ini sebenarnya orang-orang seperti adalah menjadi ibad Ramadan, menjadi hamba-hamba Ramadan. Nanti bila datang lagi Ramadan kemudian kita buat lagi benda yang sama. Okey, kita pergi tarawih, kita solat duha, kita qiyamul lail, solat tasbih dan sebagainya. Selepas tu setahun tinggal ya, tinggal. Lepas tu bila datang lagi Ramadan kita akan buat lagi. Ini sebenarnya kalau Yusuf Qaradawi mengatakan ini sebagai ibadur Ramadan, hamba Ramadan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita menjadi la'allakum tattaqun, iaitu menjadi orang-orang bertakwa. Bertakwa ini bukan sahaja bulan Ramadan tapi sepanjang hayat kita insya-Allah. Baiklah. Kemudian Allah menerangkan sini ayyaman ma'dudat ya. Faman kana minkum maridan, dan apabila kita sakit au ala safar ataupun dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah puasa kamu pada hari yang berikutnya. Tapi musafir sekarang kita ada flight, kemudian ada kereta ya. Kalau kita pergi Johor dalam 4 jam, pergi Penang dalam 4 jam. Jadi saya rasa tak payahlah nak buat puasa ya. Kita transport dah canggih sekarang ya. Kemudian jadi hanya orang-orang yang sakit, orang-orang bepergian dan ibu-ibu menyusui ataupun ada sebab-sebab lain yang memberatkan diri, itu saja yang boleh untuk meninggalkan puasa. Selain itu tidak boleh dan haram hukumnya. Sebagaimana satu hadis Rasulullah mengatakan yang bermaksud barang siapa, dalam hadis sahihnya, barang siapa yang meninggalkan puasa satu hari saja dan tidak ada sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenarkan oleh syariat, maka sesungguhnya dia tidak dapat mengganti puasanya walaupun ia berpuasa setahun lamanya atau seumur hidupnya. Jadi betapa beratnya kewajiban berpuasa. Jadi tidak boleh sesiapa pun meninggalkan puasa dengan sebab-sebab yang dhaif ya, kecuali sebab-sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Di ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Pada bulan Ramadan telah diturunkan ayat Al-Quran ya, Al-Quran. Ini iaitu dalam satu tafsir katakan bahawa ayat yang pertama turun, itu surah yang pertama turun itu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah turun pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam Ramadan. Apa maksud
maksudnya kenapa Quran diturunkan? Iaitu hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, ya. Manusia ni maksudnya pada ketika itu orang-orang belum Islam lagi, ya. Ketika zaman jahiliah, jadi perangai manusia pada ketika itu sangat-sangat jahil, ya. Jadi sebab itulah diturunkan Quran hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia yang ada bersama-sama Rasulullah, manusia-manusia di Arab dan manusia-manusia sekitar Arab dan manusia seluruh dunia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan disitu diterangkan, ya, tentang bayinat, segala hukum ahkam yang ada di dalam Al-Quran. Okey. Baik. Ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini Ustaz ambil sikit-sikit aja, ya, yang Ustaz faham, ya. Okey. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ya Muhammad, ya, kurang lebih maksudnya seperti itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-Ku bertanya tentangku, jawablah fa inni qarib. Fa inni qarib, dan aku sangat dekat. Ya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, ya, aku akan menjawab permohonan ataupun doa, ya, daripada hamba-hamba-Ku apabila ia bermohon, ya. Apabila ia bermohon padaku. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab segala doa-doa orang-orang yang bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syaratnya wal yu'minu bi, iaitu mereka harus beriman kepadaku, ya, harus beriman kepadaku. Itu syarat untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa kita. Baik, insya-Allah saya akan teruskan pada surah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا فليدع ناديا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا 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 لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. InsyaAllah dalam masa 10 minit lagi saya mengucapkan surah Al-Alaq. Pada ayat terakhir tadi ada sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Kalau kita dalam keadaan tidak memiliki sujud, kita cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kadang-kadang kita berada di masjid yang mana solat tarawihnya satu juzuk satu malam, selalunya pada ketika ayat-ayat yang ada sujud sajadah ataupun sujud tilawah, maka selalunya imam dia akan terus sujud ketika dia membaca surah tersebut, selepas membaca surah tersebut. Maka kita kena peka sebab ada 15 tempat iaitu ayat-ayat yang disunatkan untuk kita sujud tilawah ataupun sujud sajadah pada saat kita membaca ayat Al-Quran. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita tahu itu
yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi bunyi surah Al-Alaq ni atau Iqra ni sangat mendalam maknanya ya. Bacalah ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk membaca, untuk belajar ya, dengan nama Allah yang telah menciptakan ya. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia daripada segumpal darah ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia ya, ataupun yang maha tinggi ya, ataupun akram yang sangat mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pen ataupun qalam ya. Qalamun dalam bahasa Arab, qalamun dalam bahasa kita itu pen, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya ya. Jadi surah Al-Alaq ini surah yang pertama cukup mendalam maknanya ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita manusia untuk membaca, untuk belajar ya, apa saja yang menjadi kebaikan untuk kita, untuk hidup kita, untuk generasi ya, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Baiklah, kemudian surah berikutnya itu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan satu malam, iaitu di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar ya. Kita semua tahu yang mana malam Lailatul Qadar ni Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahawa dia adalah turun pada malam ganjil, pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu dalam hadis yang sahih ya. Maka kita kena mencari. Sengaja Allah tidak bagi tahu ataupun bahawa bila malam Lailatul Qadar datang ya, maka supaya kita supaya setiap malam kita supaya mencari Lailatul Qadar ya. Jadi kalau Allah mengatakan malam 21, maka mungkin semua manusia akan membuat qiyamul lail, akan beribadah pada malam 21 sahaja. Sebab itu Allah terangkan malam Lailatul Qadar ni tidak disebut ya, tidak disebut bila, tapi dia datang pada malam ganjil ya. Sebab apa Allah turunkan malam Lailatul Qadar? Dalam satu riwayat dikatakan bahawa pada zaman ketika itu ada seorang Yahudi, diceritakan ya, pada zaman Rasulullah itu, sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, ada orang Yahudi, mereka senantiasa bercerita tentang seorang Yahudi yang mana dia beribadah sebanyak 1000 bulan ya, 1000 bulan lamanya. Pada malam, pada ketika saat malam dia berzikir ya, berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang, sujud dan sebagainya. Kemudian besok paginya sampai petang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah terus menerus orang Yahudi ni ya, melaksanakan perintah Allah ni selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malam Lailatul Qadar supaya nak menyamai seperti orang Yahudi tersebut. Mereka asyik bercerita tentang kehebatan orang Yahudi, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh memberi kehebatan kepada kita orang-orang bertakwa lebih hebat daripada orang Yahudi tersebut ya. Sebab itu diturunkan malam Lailatul Qadar ya. InsyaAllah saya akan tutupkan dengan membaca surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas.
Demikianlah yang dapat saya bacakan dan saya sampaikan pada petang yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi barokah, ya, memberi saham kepada kita semua. Sebab setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan setiap ganjaran. Yang mana satu huruf kita membaca ataupun orang yang mendengar baca Al-Quran, satu huruf Allah bagi ganjaran 70 kali, ya. Kalau biasanya 10 kali, tapi bulan Ramadan 7 kali. Sebab itu marilah sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang muttaqin, ya, hudan yang muttaqin, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, insyaAllah, ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah. Terima kasih pada Ustaz juga yang telah mengenalkan majlis suci Al-Quran. Semoga kita mendapat faedah dan rahmat Allah insya-Allah. Saya ingat dalam 2 minit lagi kita tunggu puasa. Buka puasa di sini lepas kita solat maghrib, kita akan adakan jamuan di lobby, insyaAllah. Kita akan balik ke sini pada 8.45 lebih kurang untuk solat isyak dan terus tarawih. Siapa yang lapangan harap dapat kembali ke Dewan ini pada 8.45 minit.